Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ila ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wat tabi'in. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات فيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita bertemu pada malam ini dan masa kita tidak panjang. Maka bagi mempercepatkan perjalanan kuliah kita, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk ada setiap seorang satu mushaf Al-Quran insyaAllah, ya. Dan daripada Al-Quran itu insyaAllah kita akan melihat rahsia di sebalik 114 yang saya maksudkan. Saya pun nak ambil satu mushaf Al-Quran juga insyaAllah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah dia satu kitab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu sendiri, serta melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah kitab yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, dan inilah kitab yang merangkumi kitab-kitab terdahulu. Yang bahagia para alim ulama, sadat, asyraf, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kitab ini pernah dipegang di dalam Parlimen British oleh Gladstone, bekas Perdana Menteri Great Britain, dengan tangan kirinya. Dia tak pegang dengan tangan kanan, dia pegang dengan tangan kiri. Apa kata dia? Selama mana kitab ini, kata dia, selama mana kitab ini berada bersama orang-orang Islam, maka selama itulah kita tidak akan boleh menjajah mereka secara total, artinya secara keseluruhan. Dia pegang tangan kiri, tujuannya apa? Tujuannya menghina, ya, bukan tujuan memuliakan. Karena Quran ini mulianya kita pegang dengan tangan kanan. Hatta Quran ini telah menjadi kebiasaan di alam Melayu khususnya, tidak diletakkan di lantai, di atas ribaan sama duduk dengan kita, bahkan ditinggikan. Kalau belajar diletakkan bantal dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, inilah warisan pusaka Nabi kita. Saya nak sebut nama Nabi, ramai-ramailah bersalawat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah mukjizat yang tidak pernah rosak, tidak pernah pupus, tidak pernah dicari robek oleh musuh-musuh Allah, walau mereka tidak pernah berhenti untuk melakukannya. Kitab ini, hadirin rahimakumullah, adalah suatu warisan yang tiada taranya. Kitab ini dikaji oleh semua orientalis, dan kitab inilah yang memecahkan kod-kod rahasia. Antaranya apabila Profesor Dr. Mughais Bukhari, satu orang Perancis yang dapat dana dari UNESCO, baru ni ada mesyuarat dengan UNHCR, tersebut nama tu, UNESCO, yang warisan-warisan dunia ini. Kitab inilah yang membongkar rahasia
apabila dia menemui bahawa dalam jasad Fir'aun itu ada natrium klorida, ya, dan kitab inilah pemecah rahsia yang lain-lainnya, barulah dia tahu bahawa Musa alaihi salatu wassalam telah pun menyeberangi Laut Merah, dan pada waktu itulah Fir'aun laknatullah dan bala tenteranya mati di dalam laut. Bagi membicarakan kitab ini, hadirin rahimakumullah, kita buka surah Fatir ayat yang ke-29. Kaedah yang cukup mudah dan diajar di sekolah-sekolah, sehingga ada yang berkata, kenapa kena ada sebut apa dulu, J-Qaf? Kenapa perlu ada J-Qaf? Dan dulu ada mahrajan J-Qaf. Anak-anak kita diajar untuk mudah mencari apa yang dikata surah-surah dalam Quran. Tuan-tuan buka fihris, di belakang sekali, ya, daftar nama surah. Tak apa kita ulang kaji balik, tak apa, seolah-olah ini kelas asas, tak apa. Dan kita akan nampak nama-nama surah. Dia ada nombor surah, dia ada nama surah, ya, dia ada halaman ataupun safhah. Ikutlah. Kalau Quran terjemahan dia akan tulis halaman. Kalau Quran Arab sepenuhnya, teks Quran yang original keseluruhannya, dia akan tulis raqam, ya, surah, safhah. Fihris itu adalah indeks ataupun daftar nama surah. Ini anak-anak kita yang belajar J-Qaf, mereka mahir. Karena sampai sekarang saya masih melihat masyarakat kita menulis angka Arab kanan ke kiri. Angka Arab ditulis kiri ke kanan. Tulisan Arab ditulis kanan ke kiri. Dua-dua kita pakai. Dalam kaedah Arab, dua-dua kita pakai. Maka carilah suratul Fatir. Dia akan mula dengan suratul Fatihah. Kita lihat perlahan-lahan ejaan Fatir. Fa, alif, ta, ra. Tuan-tuan akan jumpa pada surah yang ke-45. Muka surat 434 sebelum surah 45 pula. Surah 35, maaf saya. Surah 35, ya, sebelum surah 36. Yalah, memanglah 36, sebelumnya 35. Tapi nak cerita surah Fatir sebelum surah Yasin. 36 adalah surah Yasin yang dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Selalu membaca Yasin. Karena dalam satu hadis dia merupakan qalbul Quran. Kita sebut ramai-ramai qalbul Quran. Qalbu, jantungnya Al-Quran, the heart of Al-Quran. Maka kita membuka surat 434. Buka 434. Bila kita dah buka muka surat 434, hari ini, malam ini, mungkin yang mahir akan berkata, benda mudah aja Ustaz. Pengalaman saya menelusuri kuliah-kuliah tadabbur, di mana masjid yang saya mengajar secara khusus dan yang dijemput, alhamdulillah, yang tak jemput saya offer untuk nak mengajar karena asbab dari lesen penuh dan janji saya kepada pengurusi MAIS dahulu, Datuk Azim, ketika saya memohon untuk berhenti dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, sekarang nama UIS, ya, dia tak nak buat apa, berhenti. Saya nak buat kerja-kerja dakwah lagi luas lagi. Kan nak balik kampung, kata. Tak, kata, insya-Allah anak-anak saya semua anak-anak Selangor, semua kod kad pengenalan 10. Kalau betul, dia kata, sampaikanlah dakwah seluruh dari Selangor ini. Jika ada masalah, beritahu saya. Dia pun dah pencin dah dari jawatan pengurusi MAIS. Dulu beliau adalah State Secretary, Setiausaha Kerajaan Negeri.
Kalau dalam ni ada kawan-kawan sahabat-sahabat PTD, kenalah. Ya. Begitu juga tadi saya bertemu dengan seorang dari Baitul Mal, Majlis Agama Islam Selangor. Saya perhati dia, sampai saya tengok, saya pun tanya abang dari mana? Dari Baitul Mal Ustaz. Allahu Akbar, macam pernah tengok ya. Ya, saya pun tengok Ustaz dulu selalu. Saya pun bergurau kepada dia. Saya kata, kalaulah saya tidak menolak tawaran sebagai Ketua Sektor Pembangunan Insan Majlis Agama Islam Selangor, sekarang saya mungkin timbalan paling cikai lah, saya kata timbalan setiausaha MAIS. Saya kata tahu cerita itu heboh di MAIS, Ustaz tak mau pergi MAIS, Ustaz tolak jawatan, akhirnya Ustaz berhenti terus daripada PIS. Ya, karena saya kata saya rasa saya tidak mampu. Ya, tapi Allah kafarahkan. Saya sakit setahun tuan-tuan, ini baru pulih ni. Karena itu saya bagi tahu al-fadhil Ustaz kita, saya ingin manfaatkan hujung-hujung hayat yang masih ada, last lap kata sahabat-sahabat kita, untuk kerja-kerja dengan Quran ini dan apa sahaja yang kaitnya dengan Quran. Maka bila kita buka surah Fatir, saya cerita tadi bukan apa, mengimbau kenangan yang ramai tidak tahu. Sengaja saya sebut karena malam ini ada siaran langsung, mungkin on ke tidak tu? Kita letak saja on. Oh, sebab sekarang ini rakam ke siaran langsung? Rakam, betul ni? Kalau rakam boleh buka filter. Kalau siaran langsung saya kena memperbanyakkan filter. Tentu beritahu betul-betul rakam, clear. Rakam sedar, masalah rakam. Kalau sahabat-sahabat dari bahagian dakwah datang nak tengok, bagi je. Yang kita tak nak tu ialah dia buat live. Dia tak nak datang belajar, tapi hasad tu banyak. Dia akan cari saja salah. Tak salah pun dibuatkan jadi salah. Lalu dibuat clipping video yang tertentu. Difitnahkan kita macam-macam, ya, dan rosak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan ampunkan dia dan elokkan perangai orang-orang seperti itu. Buka ayat 29. Ayat yang ke-29. Kita akan dapati satu benda yang sangat dahsyat yang nak bicara tentang rahsia di sebalik 114 ini. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat 29. Mari kita baca bersama-sama beramai-ramai, insya-Allah. Sama-sama kita baca. Bukan tunggu saya baca tuan-puan ikut, tak. Serentak aja kita baca sama-sama. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ulang, wa aqamu. Ibtida' ke situ. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Habis wa anfaqu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijarah. Habis yarjuna tijaratan lan tabur. Banyak rahsia tak selesai dengan Quran ini. Ya, saya faham di kalangan kita ni ada asatidah, ustaz-ustazah, ada yang belajar Quran. Tapi satu benda yang ingin saya pesan buat diri saya dan semua, tak payah sombong dengan Quran. Saya adalah hakim Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Saya adalah penggubal soalan-soalan bagi Majlis Hafazat Al-Quran peringkat negeri Selangor. Baru ini saya diberi tugas untuk menggubal soalan berkaitan dengan tafsir. Hadirin rahimakumullah, setiap kali itulah kita akan temui betapa dahsyatnya kebodohan kita, kejahilan kita, ketidakketahuan kita. Dan ketika itulah mudzakarah berlaku di kalangan kami yang kunun-kununnya ahlilah kunun dalam bidang Quran. Sebagai contoh,
baru-baru ini. Apabila mereka bertanya sebutan huruf ra yang berbaris fathah, kita muncung bibir atau tidak? Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca ramai-ramai. Ulang-ulang baca. 1, 2 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing takut. Sebab mulutnya tak boleh dimuncungkan. Siapa aja baca muncung mulut. Yang jadi tebal itu adalah lidah. Dan dia tak ada kaitan pun dengan syafatain. Syafatain adalah dua bibir. Ketika itu masing-masing pakai cek. Masing-masing duduk dulu. Muncung ke tidak? Ambil handphone tengok. Muncung rupanya Hamadu. Ya, kita jadi hakim. Kita memberi markah pada orang. Yang jadi hakim pun sebut tak orang nak kenal. Macam mana nak jadi hakim? Ini dia ayat Quran yang sombong. Itu baru huruf ra. Coba kita sebut ra. Ar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Ramai yang muncul mulut. Tak apa. Tak apa. Ini proses kita belajar. Utlubul ilm minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu ni daripada dalam wayang. From the cradle ila lahdi to the graveyard. Tak boleh berhenti ngaji lah. Tak habis-habis. Baik. Seterusnya ada lagi ilmu disebut uslubul adab. Ini yang paling sensitif sekarang di kalangan para hakim dan para guru Quran. Karena ada guru Quran yang memenangkan anak-anak muridnya. Lalu ketika dia jadi hakim, dia akan pastikan walau tak betul macam mana pun anak murid dia mesti menang. Ini satu jenayah dalam dunia Al-Quran. Bukan dalam agama sebenarnya. Dan jenayah dalam agama. Jadi uslubul adab adalah ilmu tentang intonasi suara. Kalau kita tengok orang Arab baca dengan orang Melayu baca beza sungguh dah. Karena pertama, itu memang bahasa yang dia bertutur setiap hari. Yang Quran ini turun, kalau kita jumlahkan tahun sekarang ini 1445 Hijriah, tambah lagi 13 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi jumlahnya 1458 tahun umur Quran. Saya cabar siapa sahaja, terutama yang mengambil linguistik, ya, yang mengambil bahasa, an-nusus, kesusastraan, literature dan sebagainya. Cari bahasa Inggris tahun Nabi dilahirkan. Cari bahasa Inggris tahun Quran mula diturunkan. Maka bandingkan dengan bahasa Inggris hari ini. Orang utara sebut jungging terbalik, tak boleh baca. Tapi Quran ini yang turun 1458 tahun yang lalu sampai hari ini dibaca seperti biasa. Inilah bahasa yang sungguh agung. Dan bahasa ini bila masuk ke dunia Melayu, kita baca sesedap kita. Contoh kalimah ataupun ayat ta'awudz. Ta'awudz ini ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dia ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu istilah dia. Istirja'. Apa istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika ta'awudz, orang Arab baca style lain. Orang Melayu khusus baca style lain. Orang Melayu baca macam mana? Tilawah Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, buka tengok qari-qari'ah baca. Ditekan bagi tinggi kalimah syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita kira sedap dengar. Sedap dia ni. Ada hakim seorang jaga bahagian fasahah. Duduk dalam bilik hakim. Dia akan kata, dah bahasa Ami. Dia cakap Arab Fusha. Mahada. Apa benda ni? Orang Arab tak baca macam tu. Orang Arab akan tinggikan kalimah Allah dan merendahkan intonasi pada kalimah syaitan. Dan syaitan itu makhluk yang tidak sedar siapa diri dia dan tak kenal siapa tuannya.
dalam keadaan dia jadi abid yang sembah Allah sujud 1000 tahun pun ilmu yang sedahsyat itu hilang karena akhlak yang biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab baca macam mana? Dia orang Arab baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengarkan. Ulang. 1 2 baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim itu macam tinggi Ustaz. Ya, yang direjam. Siapa merejamnya? Allah yang merejam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. 1 2 ulang. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tabarakallah sedap tu orang ini. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Itulah baru sedikit daripada ilmu Quran yang para hakim pun kadang-kadang geleng kepala karena ceteknya ilmu kita. Yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi membawa arti inna, sesungguhnya. Kata orang bijak pandai di sini, indeed. Alladzina, mereka yang yatluna, fi'lul mudhari'. Kita urai sikit-sikit sudahlah. Atau kita sebut dalam bahasa Inggeris verb tense. Dia disebut present, boleh jadi continuous, boleh jadi future tense. Yatluna daripada kalimah tala. Tala artinya dia telah menyampaikan bacaan di hadapan orang ramai. Dia lelaki. Hadirin rahimakumullah, bila datang kalimah yatluna, artinya dia fi'lul mudhari', bukan fi'lul madhi, bukan past tense. Dia present, continuous, boleh jadi future tense. Artinya sesungguhnya mereka yang senantiasa membaca untuk menyampaikan bacaan itu. Dia tak sama dengan qiraah. Tilawah, baca bagi nak orang dengar. Qiraah boleh jadi baca untuk sendiri aja dengar. Beza. Saya ulang, tilawah baca memang tujuan nak bagi orang dengar. Kerana itu disebut majlis tilawah Al-Quran. Dia tak kata majlis qiraah Al-Quran. Kerana qari'ah tu duduk di depan ni, dia yatluna, menyampaikan bacaan di hadapan orang. Allah gunakan wazan fi'lul mudhari', present continuous tense, kerana mementingkan sesuatu yang cukup dahsyat. Allah tidak letak penggunaan salat di hadapan. Allah letak penggunaan baca dengan menyampaikan bacaan itu, bacaan daripada kitab Allah, kitab Allah. Ini kalau kita syarah lagi habis kita. Orang katanya, kenapa tak sebut kitabullah? Kenapa tidak jadi marfu'? Kenapa jadi mansub? Maka kaedah dia ialah merujuk kepada tata bahasa, qawaid, kaedah-kaedahnya dalam bahasa Arab. Dulu Quran mana ada baris? Quran tak ada titik. Quran ditulis dengan tulisan Arab Kufah kuno. Ya, ramai pengkaji Quran telah melihat tulisan-tulisan tersebut, dan teks tersebut masih ada sampai hari ini. Bahkan masih ada yang diukir pada batu, tak hilang. Dan ketika dihimpunkan daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tak pernah ada titik, tak pernah ada baris, tak pernah ada nombor Quran, nombor ayat, tak
pernah ada nomor surah, tak pernah. Kenapa? Mereka hidup zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama, saya minta tuan-tuan ulang sebut, Sahibul Quran. Kita sebut itu Nabi kita, Sahibul Quran, sang pemilik Al-Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang rahimakumullah, zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, setelah melihat ramai para huffaz muqri'ul Quran meninggal dunia, wafat syahid, maka timbullah kebimbangan bahawa penghafaz Quran yang semakin hilang ini besok-besok boleh jadi Quran tidak diingati lagi, padahal teks-teks Al-Quran tetap ada, tetap disalin, tetap. Maka diberilah pandangan, dipersetujui oleh khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah dzun-nurain, untuk membukukan Quran yang disebut dengan nama Mushaf Al-Imam, Mushaf Piawai. Maka Mushaf Piawai tersebut masih ada sampai hari ini. Seperti kita nyatakan tadi, tak ada lah baris, titik, nomor ayat, juzuk dan sebagainya. Tulis gitu je. Jadi apabila Islam tersebar luas, orang-orang Ajam yang bukan Arab membaca Quran dengan lintang pukang bahasa, baris, titik, huruf nun bertukar jadi ta, jadi tha, huruf ba ada yang bertukar menjadi ya, ya, huruf qa ada yang menjadi huruf gha, huruf fa ada yang menjadi huruf qaf. Maka diajukan lagi masalah ini kepada khalifah yang keempat, namanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu arda. Maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib memerintahkan agar diletak titik seperti dia meletakkan titik pada setiap huruf. Tak titik dulu, Islam tersebar lagi. Wafat khalifah yang keempat dan semua khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka Quran semakin meluas. Titik tahu dah, baris pula. Abul Aswad Ad-Du'ali, antara orang ternama ilmu Tawabi disebut, dia membariskan Al-Quran fathah, kasrah, dhammah. Ada fathatain dua baris, ada kasratain dua di bawah, ada dhammatain dua di hadapan. Di dunia Melayu dia sebut baris di atas, baris di bawah, baris di hadapan. Sakin atau sukun kita sebut baris mati, ada tasydid kita sebut sabdu dan sebagainya. Maka sampai hari ini Quran mengalami evolusi tanpa henti sampailah mushaf yang ada di hadapan kita. Ini sejarah tak akan habis belajar. Karena itu Allah sebut sesungguh-sungguhnya orang yang sentiasa menyampaikan bacaan kitabullah, wahyu daripada Allah. Kenapa? Inilah asas, inilah muqarrar, inilah silibusnya. Dan Islam bukan ideologi, Islam adalah wahyu, ad-din, the way of life, cara hidup. Karena itu hadirin rahimakumullah, semua benda tidak akan terpisah satu pun dengan agama. Khutbah tadi saya berkhutbah di mana baru bangun, hadza min fadli rabbina wa rabbikum. Maka tajuk dia bicara tentang khusus bersempena dengan ulang tahun kelahiran Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Selangor dan seluruh jajahan takluknya 11 Disember ini. Dia pun cerita kuasa-kuasa sultan dan sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah, dan termasuk daripada kuasa sultan adalah mempiawaikan Al-Quran.
Karena itu MKI, Majlis Kemajuan Islam, yang dipengerusikan oleh baginda sendiri, begitu teliti dan begitu halus sehingga dikeluarkan arahan kepada KDN, Kementerian Dalam Negeri, mana-mana teks Al-Quran yang tiada pengesahan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita tengok Quran ini ada, tuan-tuan tengok Quran ini uzur lah juga, tapi ada. Ini dia panggil KDN tu, Kementerian Dalam Negeri. Tu ya. Pencetakan Quran ini tahun 2014 kilo. Semua masih ada ni. Cok. Ini adalah kerja majlis raja-raja Melayu yang mungkin kita ingat. Tak ada apa, kerja apa raja Melayu. Mereka adalah individu yang besok akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau ada orang tanya kenapa kena doa kepada raja, Ustaz, saya kata supaya raja itu ada irsyad dia, diberi petunjuk, panduan. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka Quran yang ada pengesahan ini, contoh di tulisan Jawi, Lembaga Pengawalan dan Perlisanan Pencetakan Al-Quran memperakui bahawa ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalam teks ini adalah betul. Tanda tangan pengurusi lembaga dan tarikh Kementerian Dalam Negeri. Kita tengok biasa saja. Karena itu ada kedai-kedai, pemilik-pemilik kedai buku yang mengeluh, kenapa KDN datang kedai kami rampas Al-Quran? Kerana pencetakan Quran ini ada undang-undang dia. Bukan suka-sukanya. Ya, bukan. Dan bukan duduk dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri. Ya, dia adalah akta yang diluluskan di parlimen. Hebat tak Quran? Dahsyat. Karena itu dengan Quran kita jangan buat main-main. Ada orang tidak hormat Quran, tak peduli dengan Quran, anggap Quran itu satu benda yang pada dia tak ada apa-apa pun. Hadirin rahimakumullah, kalau sempat kita tengok ada beberapa contoh. Kemudian Allah sambung, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Pertama, sesungguh-sungguh orang yang senantiasa membaca kitab Allah, menyampaikan bacaan bagi orang dengar. Yang kedua, telah mendirikan salat dan telah mendirikan salat. Karena orang ini kalau dia reti tentang Quran, dia tahu tentang Al-Quranul Karim, mustahil dia tidak menunaikan salat. Dan kalau nak dibicarakan apa sahaja sekalipun, maka salat adalah menjadi indikator tanda aras paling utama. Hakikat daripada itu, hadirin rahimakumullah, orang yang reti Quran semestinya sangat memelihara dan menjaga salatnya. Adapun mereka yang tidak tergolong dalam golongan yang mengerti Quran dibimbangi, tidak mempedulikan salatnya. Walaupun begitu, ada orang yang tahu tentang Quran tapi mengabaikan salatnya. Ini yang paling bimbang. Bimbang Quran akan menghujjah ke atas kita, bukan menjadi hujjah bagi pihak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita pergi kepada yang ketiga. Saya nak laju sebab nak uraian yang pertama itu paling utama. Yang ketiga, wa anfiqu, dan telah pun menginfakkan. Dua-dua itu fi'lul madhi, past tense. Wa anfiqu, habis itu kalau dia jadi present continuous, future, fi'lul mudhari', dia jadi macam mana? Yunfiquna. Kalau anfaqu masih fi'lul madhi. Dan mereka telah menginfakkan, artinya mengeluarkan daripada apa? Apa itu apa dia? Mimma razaqnahum, daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Ingat tuan-tuan, apa yang kita ada hari ini ada hak orang lain. Apa yang kita ada hari ini kita menumpang orang lain.
Jangan ingat ini usaha kita. Apatah lagi yang tak ada usaha apa, tidak sampai kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab lain yang terkait sebenarnya. Kita insya-Allah lupa dah, insya-Allah. Kita sini terus hebat orang-orang sini. Jangan-jangan kita lupa. Dia tempat orang alimnya macam ni. Betul? Karena kami di pondok, guru dia mengajar ke 10 ke sebelah ada ajak lagi ke sebelah. Habis ada solat qabliyah isya, ya. Habis solat qabliyah, solat isya, iqamah. Habis iqamah solat isya, habis solat isya solat ba'diyah balik. Tapi bila kita sampai kepada bukan tempat di mana sistem diajar dalam dunia pendidikan sebenar, kita akan dapati orang akan rasa pelik, ya. Sampai kampung saya sekarang pun berubah dah. Kampung kita dulu tempat pondok pengajian. Orang kampung tahu isyak dah masuk, tapi masjid tak azan sebab guru tengah mengajar. Habis sekejap lagi dia azan. Tak ada orang heboh dan mengirat lampu pada mana-mana pejabat agama. Azan pukul 10. Memang semua orang tahu. Itu saya kata tempat ni, tempat orang yang baik-baik ni. Jangan. Setengah tempat bila kita tengah sedap mengajar, datang jegi mata kat kita. InsyaAllah dah Ustaz. Ya, InsyaAllah. Kita akutlah kita datang tempat orang. Kita kena sedar diri kita datang tempat orang. Kita sambung. Subuh ni. Berapa berhenti dah? Saya ada tetamu nak jumpa saya. Tak tahu sampai ke tak lagi. Saya kata datang di masjid kita di sini. Datang sini. Saya hantar location tadi. Dari Shah Alam. Perjalanan mereka nak ke Johor. Ala kulli hal kita teruskan dengan izin orang-orang sini insya-Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan telah mengeluarkan daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Tiga benda ni. Menyampaikan bacaan Quran, telah menyempurnakan salat, mengeluarkan apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Tiga benda ni mereka buat sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terang. Kita lihat ayat ini hanya merujuk kepada wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tidak. Dia datang daripada awal tu. Yatluna kitab Allah. Adakah yang baca sembunyi-sembunyi? Ada. Contoh, menyampaikan bacaan tapi secara sir bila. Antaranya ketika Khabbab radhiyallahu taala anhu hamba kepada orang suruhan kepada Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Adik dia Islam dulu. Khabbab dia kata, utlu, baca untuk kami. Dia tak kata iqra, utlu, kamu baca untuk kami dengar. Khabbab baca pelan-pelan, tapi dapat didengar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab belum Islam pada waktu itu. Ya, orang utara guna bahasa dia rimbuk. Rimbuk ni dahsyat daripada tumbuk, tuan-tuan. Tumbuk dia begitu kan. Rimbuk ni dia bubuh kuat tahan. Ghabbah berdarah Khabbab radhiyallahu ta'ala. Lalu Sayyidina Umar capai halayak surah Taha ayat 1 hingga ayat 5. Tapi dirampas semula oleh Fatimah binti Al-Khattab. Ayat ini tidak selayak dipegang oleh engkau wahai Umar. Sayyidina Umar memegang leher baju suaminya, nampar adik. Apa yang kamu buat ini? Benarlah kata mereka, aku sibuk-sibuk menentang dia, itu Nabi kita. Tapi mereka memalukan aku dengan mengatakan, adikmu sendiri, iparmu
dan suruhan mereka telah mengikut agama Muhammad salawat tuan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tapi apabila adik dia menyatakan bahawa engkau tahu tak apa yang kami baca tadi, maka dimulakan Taha sampai ayat 5. Rebahlah Umar bin Al-Khattab, pergilah dia bertemu dengan Rasul, dan ringkas ceritanya dialah menjadi pembela agama. Hadirin rahimakumullah, itu sebagai satu tanda ada penyampaian bacaan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, terang-terangan tilawah Quran dan sebagainya. Bagi tak apa. Kedua, salat wa aqamu as-salat. Ada orang salat sendiri-sendiri, ada orang salat ramai-ramai, macam kita salat jamaah. Baik, apa ini sebenarnya? Infaq. Ada orang bagi infaq, orang tak tahu. Ada orang bagi infaq, orang nampak dia infaq. Tabung lalu dia masukkan. Walaupun orang tak tahu nilai. Ada setengah orang tangan kiri waktu dia nak bagi infak, dia letak kat belakang, ibu tangan kanan. Kita pun tanya kenapa buat amalan macam ni? Ni baru betul Ustaz. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Pula. Habis tu yang bersambung bau kat belakang, takkan dia tak bersembang. Buat apa tadi? Bagi infak. Bukan maksudnya macam tu. Buatlah apa pun, daripada Quran tadi, daripada salat tadi, daripada infak tadi. Kamu nak bagi cek besar-besar, kata Allah, sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun kamu isytihar dekat orang. Aku bukan peduli yang itu, kata Allah. Jadi jangan duduk marah orang bagi infak cek besar-besar. Kalau semua itu, kata Allah, yarjuna, hujung, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka buat semua ini kerana senantiasa mengharap, datang balik fi'lul mudhari'. Sampai bila-bila pun yarjunya daripada kalimah raja. Raja, bukan rojak mi itu, bukan. Raja ini apa? Hope, satu harapan. Yarjunya, mereka senantiasa mengharap. Inilah perniagaan dengan Allah yang tidak akan lan dalam bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu artinya tidak akan selama-lamanya. Orang Inggeris kata never forever. Arab kata la abadan. Sampai bila-bila pun itu maksud kalimah lan. Lam, nun mati, lan. Wa tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Ini mukaddimah tuan-tuan. Kok ada lagi kelas kita lepas ini mukaddimahnya. Tak ada pun, ini yang terakhir. Supaya kita mau belajar lagi tentang Quran. Mana anak-anak saya tadi, saya kata tunggu solat dah tadi. Sebenarnya kami tadi hujan lebat. Solat saya. Kalau Nabi dengar abah ni buat keluar kitab 114 ada kat dalam kereta, saya tak keluarkan tadi, takut basah. Hadirin rahimakumullah, Allah tidak peduli semua tu. Yang Allah peduli apa dia? Ni dalam ni. Yang kita yarjuna, harap pada Allah. Jangan rugi perniagaan ini ya Allah. Apa yang terselit rahsia besar di situ? Keikhlasan. Kalau buat itu kerana riya, maka tiada langsung sebarang laba. Bahkan dikejam, dikeji, dicela, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yura'un, kata Allah. Mereka salat tapi nak bagi orang tengok. Memang ada orang salat jemaah datang tadi pakai selubung semua, tak bagi orang tahu siapa dia. Semua orang tahu tuan-tuan datang salat. Semua orang tahu. Kejap lagi tuan-tuan balik, jiran-jiran tahu tuan-tuan balik. Ada orang tinted semua kereta lah, lampu. Tak bagi orang tahu. Orang tahu. Tapi yang Allah Ta'ala tengok kat mana? Kalbu kita. Ya Allah, jangan bagi rugi perniagaan ini. Kita keluar rumah tadi, jangan ada siapa pun yang tengok kiri kanan. Macam aku seorang je, ada orang yang nak pergi surau. Amboi. Rosak.
Ada yang pagi-pagi tengok orang tak bangun, buat kacau, rem kereta, brum, brum, brum. Nak bagi tahu dia yang paling awal pergi subuh. Sekarang tak ada macam tu. Buatlah apa pun kata Allah, tapi jangan bagi rugi perniagaan kamu dengan aku. Kamu buat ni, kalau orang tanya kenapa ni, buat cek besar-besar ni. Kerana engkau ya Allah. Aku buat ini memotivasikan orang lain agar mereka juga nak menyumbang. Biarlah orang cakap apa pun pada aku. Dan ketika datang masjid surau disuruh pakai smart-smart, segak-segak, disuruh iron baju ni tuan-tuan, kalau kena orang biar luka tak. Sebab kenapa kalau menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan? Kerana nak menerima bintang di bumi yang Allah punya bintang yang penuh bergentayangan di langit. Sanggup tuan-tuan dan perempuan iron baju sampai rosak, iron steam tu. Tapi bila datang nak jumpa Allah, baju yang dah tak basuh sebulan, kopiah yang dipakai, kopiah putih tu orang keliru tengok cheesecake ke kopiah. Tak lalat bro. Orang ingat apa chocolate rice. Rupanya tak lipat. Dia pandai hujah pula tu. Tak lalat dengan tak lipat ustaz, kan aja kan pula. Kalau cakap macam ni orang kata beletih. Ya. Kalau kita keluar nak jumpa siapa-siapa, kita punya pakai smart yang rapi. Tapi kenapa kita jumpa Allah pakaian kita tak semenggah? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kamu pilih pakai hias yang elok-elok. Khudhu zinatakum, ambil pakai yang elok-elok hiasan. Bila? 'Inda kulli masjid, setiap kali kamu nak pergi ke tempat sujud kamu, masjid. Ni ya, wa aqamus salah tadi. Quran ketika berbahasa, dia bukan bahasa manusia. Tuan-tuan rahimakumullah, saya tidak berhajat memanjangkan. Lalu saya nak simpulkan. Tuan-tuan buka muka surat 48. Juzuk yang ketiga, ayat paling panjang. Ayat yang ke-282. Tak adalah lah kiranya ayat yang lebih panjang daripada ayat ini. Ibu-ibu kat belakang sana boleh buat soalan cepu belian. Ya, boleh buat soalan cepu belian. Tanya anak-anak yang mana datang nak jadi menantu kita tu, ayat apa paling panjang? Kalau dia boleh jawab, baru satu soalan dulu, sebanyak lagi. Hadirin rahimakumullah, tengok ayat ni je. 15 baris, tuan-tuan bilang daripada atas sampai bawah tu 15 baris. Ini penulisan teks piawai. Okey. Ayat ini cerita tentang apa? Bagi mereka yang ada latar belakang keuangan Islam, ekonomi, perakaunan, maka ayat ini akan menyentak mereka. Bagi kita mungkin ayat ini biasa-biasa, tapi bagi mereka, inilah yang mereka belajar di institusi pengajian tinggi tentang keperluan penyediaan dokumentasi jika ada transaksi hutang piutang dan pembiayaan dan sebagainya. Allah cerita SOP yang mereka buat tu 1458 tahun yang lalu, dan validitinya tidak akan pernah hilang sampai bila-bila. Mari kita telusuri sedikit. Allah memanggil dengan memujuk orang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kamu beriman, beriman. Kenapa disebut ayat itu? Ayat itu berkaitan dengan tadi, yatluna kitab Allah. Kamu baca Quran kan? Ini perintah aku. Idza, apabila telah, yang belum berlaku, bila kamu telah ada sepakat, tadayantum, kesepakatan di kalangan kamu
kamu telah ada untuk melakukan satu transaksi, baru bincang ni, tak buat lagi, setuju tak? Setuju. Bidainin, dengan sebarang jenis hutang piutang. Dain, hutang. Din, agama. Beda sikit ya. Itu pun bimbang takut tersyarah jadi panjang. Cukup di situ. Ila, hingga ajal, satu tempoh musamma yang kamu sendiri namakan tempoh itu tertentu. Maka datang perintah itu, faktubu, maka hendaklah kamu semua menulisnya transaksi hutang piutang itu. Bukan macam bagilah, kita kata apa, bagilah geran tanah, esok aku bayar, aku pulangkan balik geran tu. No, tulis. Jadi kalau sesiapa yang menyatakan dulu-dulu tak ada dokumentasi, dia adalah pembohong dan penipu yang amat dahsyat. Karena usia penurunan Quran ini sekadar diketahui ilmu manusia, selebihnya Allah yang Maha tahu. Bila dekat Lauh Mahfuz bukan ilmu kita, bila di Baitul Izzah bukan ilmu kita. Tapi kita tahu bila hadrat Nabi terima di Ghar Hira, di Jabal Nur, kita mula kira dari situ. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Baginda Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Rafiqil A'la wafat. Maka dia tinggalkan yang cukup dahsyat. Rupanya dokumentasi yang dikata, saya dulu tuan-puan adalah auditor ISO, saya juga penyedia prosedur. Maka mula asas pengaji ISO ni, International Standard Organization ni, dia kata apa? Tulis apa yang dibuat, catat apa yang dibuat, buat apa yang dicatat. Itu yang formula dia. Quran cerita lama. Kamu berhutang, tulis hutang tu, kata Allah. Bolehkah kita sebarang orang menulis? Bolehkah saya menulis? Tak boleh. Quran kata tak boleh. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah yang menulis dokumentasi hutang piutang itu, dia kena tulis dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. Kita reti mana nak tulis keadilan dan kesaksamaan, melainkan orang belajar undang-undang law, kena ada orang ambil commercial law, tulis benar. Kemudian Quran bagi ni, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Janganlah penulis itu menolak untuk menulis sebagaimana yang Allah Ta'ala telah ajarkan dia. Oh, dia nak buat undang-undang lain, jangan, kata Allah. Tulis macam aku ajar. Ringkas cerita. Lalu kata Allah, tuan-tuan bilang baris yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Tuan-tuan gerakkan tangan itu ke tengah, jumpa wakaf jaiz jin. Bila kita buat hutang di bank, bank akan tanya, ada apa? Ada apa? Garantor tak? Saksi tak datang, betapa aku nak garantor datang, dia yang jadi saksi. Aku ada saksi, aku bank kata. Quran cerita lama. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Perjanjian ini kena disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang cukup syaratnya daripada kalangan lelaki kamu. Kita kata, ya Allah, kami tak cukup. Maka Allah bagi satu nisbah, substitute kalau tak cukup. Fa illam yakuna rajulain, maka jika kamu semua tak boleh datangkan 2 orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, maka datangkan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Kat situ pun tahu dah satu bab hukum lagi, faraid. Perempuan 1 bahagian, laki-laki 2. Dahsyat. Mimman tardawna minasyuhada, yang mana orang itu dia adalah orang yang menjaga, jadi saksi terhadap perjanjian tersebut dan memelihara perjanjian itu.
Sebab kata Allah, antadilla ihdahuma, kalaulah satu orang itu dia lupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, maka seorang lagi dia bagi peringatan, kau jangan lupa kecil, hari kita yang jadi saksi. Abang long seorang, dah abang tak boleh, kita dua kalang dengan kecil, apa lupa pula. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u lasya. Danlah kata Allah Subhanahu wa taala, jangan saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil pula. Kadang-kadang bila kita tulis ni kan, kita jadi meluah. Quran pujuk kita, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dan janganlah kamu bosan meluat segan nak menulisnya untuk batas waktu hutang tu kecil atau besar. Kecil pun kena tulis. Tu ada buku 555. Oh, kita berhutang, kedai pek tu lagi ikut Quran daripada kita. Dzalikum aqsatu 'inda Allahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih dapat menguatkan kesaksian, lebih mendekatkan kamu kepada tidak menimbulkan keraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di kalangan di antara kamu. Baik, kita tutup bicara ini ke ujung kata Allah, wattaqullah. Mimbar ni tidak pernah sunyi daripada marakam setiap kali khatib menyampaikan khutbah. Pesanan inilah yang disampaikan. Kalau tidak kerana ada pesanan ini, maka tidak sahlah khutbah Jumaat, khutbah hari raya, khutbah gerhana, khutbah salat, minta hujan dan sebagainya. Apa dia? Pesanan takwa. Bab hutang pun ada no. Semuanya bawa kepada takwa. Wattaqullah. Kamu takwalah pada Allah. Allah pujuk lagi kita. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah memberikan ilmu pengajaran kepada kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah bagi setiap sesuatu Dia Maha mengetahui. Itu baru kita cerita umum, belum cerita nama-nama surah. Asal nak bawa tajuk lain. Tengok orang cerdik-cerdik kat sini terbawa tajuk lain. Tak apalah, baliknya Quran juga. Quran juga. Hadirin rahimakumullah. 114 kitab yang ada di luar sana adalah usaha daripada Darul Insyirah, suatu organisasi NGO yang bertempat di Bandar Baharu Bangi. Satu di Mutiara Bangi, satu di Bangi Golf Resort. Mereka buat dua, satu di Bangi Mutiara atau Mutiara Bangi itu untuk bedridden di kalangan para wanita. Pernah gereja ambil, mereka pergi ambil dari gereja mereka jaga. Yang di Bangi Golf Resort bagi ibu-ibu warga emas yang nak pergi pondok tapi anak-anak bimbang takut, dia hantar kat situ. Mereka hantar Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, ambil Sabtu, Ahad kat rumah, tak Ahad hantar balik macam asrama. Jadi saya review kitab ni tuan-tuan setelah sakit setahun. Dia orang hantar waktu saya sakit, saya tak peduli, langsung WhatsApp. Jadi saya ringkas cerita, buka review kitab ni, air mata keluar. Kitab ada kat luar tuan-tuan, tak apa. Kalau saya ambil jadi panjang lagi. Ketika buka kitab itu, itulah ayat yang saya jumpa, ayat surah Al-Fatihah 29 di samping satu hadis lagi. Tapi lebih menyentuh perasaan saya bila masuk surah Al-Fatihah. Karena rahsia di sebalik 114 surah ni adalah pada saya kitab yang sangat sesuai dimiliki oleh semua keluarga, setiap keluarga satu. Darul Insyirah dia tak minta sedekah dengan orang, menyara orang. Dia jual kitab. Hasil kitab itulah dia buat menyara aktiviti dia. Lalu siapa pengarang kitab ini? Ustazah Bushra Talib. Saya jumpa dia, minta ijazah daripada dia. Dia kata, Ustaz Rodi nak ngajar-ngajar lah, tak ada orang lagi datang minta ijazah kerana nak mengajar kitab ni. Saya kata, tidak Ustazah, guru kami mengajar kami adab sebelum ilmu. Macam mana saya nak mengajar kalau guru yang mengarang kitab ni masih hidup? Saya tidak hadirkan diri memohon izin dia.
Sungguh ilmu hak Allah, tapi wasilah ilmu sampai itu melalui siapa? Lalu saya tanya dia, saya nak tanya satu rahsia. Apalah lebihnya ustazah berbanding dengan lain-lain kitab adalah mengarang hingga dah mencapai 85,000 naskah? Sikit tu, tapi banyak. 85,000 ni banyak. Ni sebarang Malaysia sikit lagi lah. Tak sampai 1 juta itu. Dia kata saya karang kitab ni ustaz. Saya tersorot panggil ustaz lah, ustazah saya anak murid. Tengok orang tawaduk. Waktu saya sakit, tahan sakit lepas pembedahan jantung, ya Allah. Lalu saya tak buat apa ustaz, mengajar tak boleh, tak boleh, duduk saja. Tak boleh, saya kata ya Allah, aku duduk saja ni. Ambillah kertas A4, minta pen, mengarang. Dalam kereta saya sekarang tu ada ijazah dia dan ada tulisan tangan dia daripada teks asal, tulisan Jawi dan Arab. Dari kata anak saya lalu, mama buat apa? Sekejap saya tanya, kenapa ustazah waktu tu gagah nak buat? Saya tak mau sia-siakan masa saya. Wallahi tuan-puan, nampak terus suratul mu'minun, qad aflahal mu'minun, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sampai pada ayat apa? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka pada yang laghaw, sia-sia, duduk saja tak buat apa, tenung bikin tak bukan, ya. Mu'ridun, mereka tinggalkan. Cari benda manfaat, ambil pen, qalam, kata kalam, qirtas, Arab kata, kita kata kertas, tulis. Anak dia tanya mama buat apa? Mama buat, kalau umur panjang sampai Ramadan, mama nak guna yang ni untuk ajar jemaah-jemaah muslimah. Kalau tak sampai umur hingga Ramadan, kata dia. Inilah tulisan yang akan tinggalkan sebagai kenang-kenangan ilmu, mudahan bermanfaat. Ya Allah, saya tu ustazah tak mati lagi, sihat balik dah. Kitab ini orang dah beli banyak dah ustazah. Ia pun ijazahkan. Maka saya nak tutup, sungguh lah ni, tutup sungguh ni. Ketika lihat suratul Fatihah, terkenanglah wajah guru kami, almarhum Syekh Ismail bin Nuh Al-Budi rahmatullah alaihi, dah meninggal. Dalam kitab itu dimuatkan banyak benda, antaranya fakta saintifik, segenggam ibrah, tahukah anda, macam-macam lah. Benda yang sangat menarik dengan ilustrasi yang sangat indah. Saya tengok hadis tu, air mata tak boleh tahan berderai. Dia kata, ustaz yang nak review tu kenapa ustaz? Saya teringat guru saya. Inilah hadis yang saya terima daripada umur saya 16 tahun. Waktu guru kami Syekh Ismail bin Nuh Al-Budi menurunkan riwayat Al-Quran daripada diri dia, diambil daripada guru dia, 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 naik ke atas sampai kita jumpa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sampai kita jumpa Imam Syatibi, Imam Jazari, penuh semua, sampai kita jumpa sahabat-sahabat yang besar, sampai kita jumpa riwayat itu daripada lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita jumpa dia kata apa? Wa min Jibril baca macam tu. Wa min hadrati rabbil alamin, daripada hadrat Tuhan pemilik segala semesta alam. Maka aku ijazahkan bacaan ini seperti yang aku terima kepada kau. Silsilah dahbiyah yang tak putus dan tidak rosak. Saya kata waktu itulah guru kami bagi tahu Fatihah ini, keunikan dia cukup dahsyat. Dia dijadikan surah dalam salat fardu, rukun qauli. Ya, salat sunat pun kena kerana dia wajib rukun qauli. Lalu bagi setiap ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah, khususnya Allah menjawab semula. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kata Hamadani abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Tuan-tuan nanti tengok muka surat 2 kitab tersebut, ada di luar sana. Kita bersambung lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Apa Allah kata? Allah kata Athna alayya abdi, hamba-Ku memuja-mujaku, kata Allah. Kita baca ayat yang berikutnya, ayat 4. Maliki yaumiddin. Allah kata
majjadani abdi, hamba aku memuji-muji aku. Tidak bersambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5. Hanya saja Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya saja Engkau ya Allah yang kami minta tolong. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah janji ikrar, perakuan antara aku dengan hambaku, yaitu hambaku janji dia akan sembah aku. Akulah sembahan, dan dia janji akan minta tolong dengan aku, dan aku akan tolongnya. Lalu disambung, wali abdi ma sa'al, bagi hamba aku apa yang dia minta. Kita sambung bacaan ayat 6 sampai 7. Ihdinas siratal mustaqim, minta tunjuk jalan yang benar, istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Kau beri nikmat sempurna ke atas mereka. Ayat lain Tuhan kata, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan para nabi, nabi wasyuhada, orang mati syahid, minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan daripada jalan golongan yang dimurkai Allah, iaitu puak-puak Yahudi laknat yang hari ini mengganyang Palestin. Allahumma la'anhum. Waladhdallin, dan bukan daripada golongan yang sesat, iaitu puak-puak Nasara yang keliru Tuhan anak Tuhan, Tuhan tiga dan sebagainya. Bukan. Maka inilah Allah jawab, sa'alani 'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Hamba aku minta dengan aku, dan bagi hamba aku apa yang dia minta, aku perkenankan. Ketika dia ijazahkan tu, saya ingat ada 750 lebih pelajar di depan. Dia kata, radhi manatah. Saya pun, kenapa Ustaz duduk di sebelah ni? Kita tak pernah kata kenapa saya. Dah suruh dah naik. Cuma dia suruh kita kata kenapa nak kena buat apa. Duduk. Dia kata saya baca, dia baca, kamu ikut dia baca. Hari ini tuan-tuan mutakhir ni nak mati dah, dia baru boleh faham. Rupanya dia tak nak dia seorang kau kebajikan pahala. Aku ajar kau ajar dia puas semua. Ni baru betul multi level marketing, MLM. Ni dah kau dia seorang. Oh, dia nak ajar yang itu. Lalu habis dia baca, betulkan makharijul huruf, kat mana nak tekan antara dia, pesan kat situ. Jangan tekan dekat ki, tekan dekat yaum. Kita selalu baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Dia kata kalau tekan kat situ Arab dengar, Arab kata salah. Padahal kita baca betul. Sebab pada pandangan Arab, daripada segi dengar dia, mal harta, qiyaumiddin seperti hari agama. Habis itu kita tanya, habis itu tunggu Ustaz tekan kat mana? Tekan kat yaum tu. Maliki yaumiddin, yang menguasai. Kalau baca qiraat maliki yaumiddin, yang jadi raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Kita mungkin tak apa nak tangkap sangat. Maka saya nak cerita dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan pergi ke Kedah khususnya, perempuan tengok satu orang pakai lebah, kata dia ni orang alim ni, kita panggil ustaz kata. Tak ada orang datang nak kata, kita ni tukang buka suit je. Dia pun kata kat dia, Ustaz, bangsa. Ustaz, bangsa, mau makan penampor tu. Dia nak beritahu Ustaz, adhanlah setidak. Dia kata bangsa, Bangla. Bangla pula dah. Jadi bangsa jadi Bangla. Oh, inilah dia. Rupanya setiap bahasa mempunyai keunikan dia.
Macam Bangladeshi datang tempat kita baru sehari turun kapal, kita pergi isi minyak kat Petronas luar tu kan, dia tanya kita, bang, awak pelik kan dia ni, minyak ni yang beku ningke. Dia kata ulang tadi, minyak ni yang ke kuning ke? Cakap apa dia? Kawan dia 2-3 hari datang, abang, dia tanya abang lah mau isi minyak hijau ke kuning ke? Oh, dia tekan tak kena makna pergi lintang hutang otak tu, belum pergi wakaf ibtidak lagi. Cukuplah kata tu, mudahan Allah pelihara kita. Jadi kitab tadi letak di rumah bagi anak-anak kita cari. Suratul Baqarah, oh ada perkataan Baqarah 5 kali, patut surah yang nama Baqarah. Suratul Ali Imran, oh ada perkataan Ali Imran, patut nama Ali Imran. Dia boleh tahu kenapa lembu, lembu mengandung dengan manusia mengandung sama 9 bulan. Fakta saintifik. Macam-macam lagi tuan-puan, cerita kat luar sana. Dan waktu motivasi pagi baru ni, saya jadikan kitab ini silibus 30 hari memotivasikan kecuali Sabtu Ahad daripada Al-Quran, kitab tersebut. Saya kata kat Ustazah Bushra Talib, saya ikhtiarkan untuk sebar kitab ini. Mudahan ada banyak manfaat. Satu daripada dia sebagai sumber keuangan untuk menjaga orang-orang tua yang susah lah nak cari sumber hari ini. Tapi hebat Darul Insyirah, jual kitab nak sarap institusi mereka. Yang kedua, yang Ustazah karang ni saya tak jumpa lagi, ringkas tapi indah dan manis untuk sekeluarga, biar ada satu motivasi kita nak belajar Quran yang baik daripada Allah. Salah silap, kurang sana sini, terlalu umum mungkin malam ini, tidak fokus atau sebagainya, salah silap dan jahil saya sendiri. Saya susun 10 jari minta ampun maaf tuan-tuan dan puan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya duduk kat Johor pun ada sesuai waktu kita susun bagi ada habis kitab tu tuan-puan, cari orang lain pula mengajar insya-Allah. Saya cuma nak ambil saham akhirat kat situ, kerana Quran adalah teman kita. Wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur jadi peneman. Sebagai kesimpulan, Ustaz Ismail Noh tadi ketika dia meninggal dunia, Allah susun sangat cantik. Saya nak balik Al-Ustaz untuk mesyuarah. Dalam tengah boarding, mesej sampai, Ustaz Pak Tih tak ada dah. Air mata berderak, kerana orang ni lah yang betulkan Quran aku secara detail. Guru aku ramai, tapi ini guru yang aku tengok pelik ikhlas, tak pernah minta walau apa sahaja, melainkan dia kata datang anak-anak ajar. Tapi garang tuan-puan, tegur pertama kat paha, kedua naik dada, ketiga makan kepala. Tapi semuanya menjadi. Ringkas cerita, ketika jasad dia diusung selepas salat, kami masing-masing tengok aku engkau. Kenapa? Keranda yang dibuat daripada keluli besi itu, kami rasa seperti hanya mengangkat helaian tisu. Bila sampai di liang, saya tengok luahnya liang dan terangnya liang. Saya bicara tanpa ada satu dasar ataupun hujjah. Waktu saya dengan kawan-kawan, dia kata hang lupa wa fil qabri mu'nisa. Quran tu dia tak masuk liang lahat lagi. Allah telah luaskan demi Quran untuk sang pemilik, sang pewaris Quran ini. Dia akan tunggu orang tu masuk. Jangan susah hatilah Ismail, aku akan hiburkan engkau. Indahnya tempat. Jom kita jadikan Quran teman kita dunia, teman kita di barzakh, dan penuntun kita, pemberi syafaat di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha melihat, saksikanlah bahawa kami berhimpun mencari ridha-Mu
di antara maghrib hingga menyertai Isya ini ya Allah. Bintang-bintang bergemerlapan di langit sana jika cerah dapat dilihat oleh makhluk-makhluk-Mu. Mereka tidak pernah berhenti bertakbir, bertasbih, bertahmid, memuja-muji-Mu ya Allah. Ya Allah, malaikat-Mu berduyun-duyun di sini, hanya saja kami tidak dapat melihat mereka. Karena ini janji Rasul-Mu, setiap majlis yang dibicarakan ilmu digelar Raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Turunlah malaikat memohon keampunan, memberi syafaat, mendoakan kemakbulan mereka yang berada di dalamnya. Maka menumpang barakah majlis ilmu malam ini ya Allah. Di bulan-bulan terakhir 100 hari yang menanti bertemu Ramadan ya Allah, kami menyeru nama-Mu ya Tawwab, yang menerima taubat, ya Ghafur, yang maha mengampun. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana, ampunkan kami ya Allah, dosa hamba-Mu yang lupa dirinya, sombong tak sedar untung, mempersoalkan setiap kurniaan-Mu sedang Engkau bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan apalagi alasannya untuk mendustakan keagungan ilahi, wahai makhluk jin dan manusia. Ya Allah, ampunkan kami dari dosa kecil dan besar, dosa terang dan sembunyi, dosa dahulu dan yang terkini, dosa yang kami sedar maupun tidak, yang sengaja ataupun tak sengaja, dosa yang berlalu luput waktunya, dosa kecil dan besar, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, kami merayu lagi daripada-Mu, ampunkan ibu kami, ibu yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah, membawa kami dalam tubuhnya, tak pernah diminta upah dan sewa ya Allah. Ampunkan ibu yang sudi lahirkan kami, hingga koyak raba isinya, terbelah kulitnya, bersimbah darahnya, berjurayan air matanya, menahan sakit derita